الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama semula pada malam ini. Dan minggu lepas kita cuti satu hari. Kita sambung semula pada minggu ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Muniyatul Musalli, muka surat 78. Muka surat 78, masalah mentakhirkan solat Jumaat. Masalah melewatkan solat Jumaat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah mentakhirkan solat Jumaat. Pada 2 minggu lepas kita dah baca tentang kemuliaan kelebihan hari Jumaat. Jadi malam ni kita masuk macam mana kita nak melewatkan solat Jumaat, boleh ataupun tidak. Baik, nombor 1, mentakhirkan solat Jumaat, yakni melewatkan. Takhir bahasa Arab, jamak takhir, jamak yang dilewatkan. Zuhur solat dalam asar, maghrib solat dalam isyak, itu takhir. Akhir itu bahasa Arab, bahasa kita lewatkan. Kerana menunggu peniaga-peniaga dan orang bekerja adalah bid'ah, walaupun mereka wajib mengerjakannya. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tunggu nak bagi ramai. Nah, cukup dah 40. Tak cukup 40 tu cerita lain, tuan-tuan. Kita dah cukup 40, nak tunggu bagi ramai lagi. Pukul 2 tak solat lagi, 2.30 tak solat lagi. Kalau kita hari ni lah, nah 1.30 lebih kurang, 1.32 lebih kurang masuk waktu zuhur. Kita azan, kemudian kita khutbah. Pukul 2.25 kita solat Jumaat. Ni dah tunggu dulu, tunggu nak bagi ramai. Sedangkan cukup dah, korum dia cukup dah 40, tapi tunggu melewatkan nak bagi ramai. Yang ni bid'ah. Bid'ah ialah sesuatu benda yang Nabi tak pernah buat. Sesuatu ibadah, amalan yang Nabi tak pernah buat, nama dia bid'ah. Cuma dalam pandangan ulama kita, bid'ah dibahagikan kepada beberapa. Ada bahagikan pada 2, contoh. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi bila dia sebut bid'ah, dia fokus kepada bid'ah yang tak elok. Nah, yang tak elok. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan tunggulah. Nah, segerakan. Sebab kita dah cukup, jangan ditunggu lagi. Ada, saya pernah pergi salat Jumaat, lamanya. Lepas azan, nak khutbah tu lama. Sampai 15 minit, sampai 20 minit. Buat apa? Nah, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Rupa-rupanya menunggu seseorang.
Tu menunggu seseorang yang kapek merah lah, tuan-tuan. Jadi dilewatkan, dilewatkan solat, dilewatkan baca khutbah. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Jadi Syekh Daud Al-Fatani sebut bid'ah. Bila dia sebut bid'ah, artinya fokus kepada bid'ah yang tak elok, yang sayyi'ah. Jadi jangan tunggu. Itu satu. Yang kedua, pihak pemerintah diwajibkan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya orang merasa takut hendak meninggalkan solat Jumaat. Dan pihak pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewa dalam menyuruh dan menakutkan mereka supaya syiar Islam dapat dinyatakan dengan jelas. Pemerintah ni dia bukan mudah, tuan-tuan. Kalau dia tak buat, tanggung. Kalau pemerintah tak buat, dia akan tanggung dan dia kena jawab depan Allah Subhanahu wa taala sebab dia tak buat undang-undang untuk benda-benda yang seumpama ini. Sebab tu bukan senang. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi sampai Umar Al-Khattab sampai pensan. Umar Al-Khattab sedang solat tu. Sedang solat sampai pada ayat waqifuhum wa hum mas'ulun. Dia pensan, dia jatuh tengah jadi imam, tuan-tuan. Waqifuhum, tahan mereka. Allah perintahkan malaikat tahan mereka. Siapa mereka? Pemimpin. Tahan apa? Wahum mas'ulun. Mereka akan disoal ke atas apa-apa yang mereka pimpin. Syekh Daud sebut wajib pemerintah mengadakan satu undang-undang untuk menakutkan masyarakat awam yang tak pergi solat Jumaat. Kedah dah buat, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Saya balik daripada Sarawak 2013, 2014 Kedah buat sampai Kelah. Tapi macam mana cerita wallahu alam. Di tahun 2014 tu memang tahun pertama Kedah nak menguatkuasakan enactment solat Jumaat tu. Penuh sungguh. Masa tu saya ulang alik baling jitra. Ahad saya datang, Ahad, Isnin, Selasa saya balik. Rabu saya balik, batu saya datang pula. Tapi Jumaat dibaling. Dibaling tu penuh sampai melimpah macam Masjid Haram. Sebelum tu tak ada melimpah pun. Bila enactment itu nak dikuatkuasakan, mana-mana sesiapa yang tidak hadir masjid solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa keuzuran syar'i, kalau tu imam buat laporan pada majlis agama, dia akan didenda RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Betul? Tak betul jaga. Penuh. Takut 6 bulan penjara, takut RM1,000. Tapi neraka Jahannam tak takut. Neraka Jahannam bukan 6 bulan, 30 juta tahun sekurang-kurangnya. Dia tak takut. Ataupun neraka Sakor, orang tak solat masuk neraka Sakor. Orang yang solat di luar waktu masuk wail, satu lembah dalam Jahannam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tak takut. Wail dia tak takut. Tu imam baca fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tadi tu imam baca. Orang yang salat di luar waktu, Zuhur qada dalam asar qada dalam maghrib, itu sahun, solat tapi qada. Masuk neraka wail satu lembah dalam neraka Jahannam. Tapi bagi yang tak solat,
yang tak solat langsung. Yang tadi solat qada di waktu lain. Yang tak solat langsung, masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Malaikat tanya mereka, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Mereka jawab, kami atas dunia dulu tak solat. Nah, beza. Yang tak solat neraka Sakor, yang solat di luar waktu win. Dua-dua go to hell. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tak takut, tapi bila buat undang-undang 1000, penuh masjid. Undang-undang 6 bulan penjara, penuh masjid. Tapi berapa lama? Tak lama. 5-6 bulan macam biasa. Nah, jadi macam biasa balik. Setakat tu saja. Tapi usaha yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Kedah, kita perlu pujilah, nah, untuk mengetatkan undang-undang tidak datang solat Jumaat. Kena buat. Tak boleh. Kalau masyarakat, rakyat tidak solat Jumaat, pemimpin tu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu, rakyat kamu ni, Jumaat tak pergi? Hak tak pergi tu kena, yang jadi kerajaan pun kena. Tuan-tuan, bukan senang. Sebab tu Umar Al-Khattab kolab, pensan. Bila dibaca ayat waqifuhum wa hum mas'ulun. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena buat. Yang tiga, selain itu, pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka mengerjakan segala kefarduan yang wajib ke atasnya, menjauhi pekerjaan yang diharamkan, dan jangan membiarkan mereka mempermudahkan ajaran agama. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini, kerana ia meninggalkan amar ma'ruf, yakni menyuruh kepada baik, dan nahi mungkar, yakni mencegah perkara salah. Syekh Daud, tuan-tuan, Syekh Daud Al-Fatani ni ulama yang original punya ulama. Dia bukan takut, dia tulis benda ni 100 tahun yang lepas. Nah, dia tulis dalam kitab Munyatul Musalli, dia mengecam kerajaan yang memerintah. Dia bukan takut. Ini ulama, nama dia ulama yang hakiki, ulama yang original. Dia memang nak dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut pada sesiapa. Dia tegur dalam kitab dia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ada tajuk khusus tentang pemerintah yang Syekh Daud sebut dalam kitab Munyatul Musalli. Sedangkan kitab ni bab solat, tapi dia masuk bab politik tentang pemerintahan Islam, ada dia sebut. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, saya rasa telinga saya ni macam berdentum. Dengar? Saya nak kena jauh sikit. Takut tak dengar. Baik. Dia dekat sangat pun tak boleh. Melentun suara. Baik, bukan sekadar solat Jumaat, hak lain pun kena buat, segala kefarduan. Ni puasa nak main dah, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kena buat, kena tangkap. Sesiapa yang tak berpuasa dan makan di khalayak ramai, tangkap, masuk dalam, kena buat. Nah, pemerintah tak boleh, dia kena buat undang-undang untuk nak jaga rakyat supaya menunaikan fardu. Dia tak boleh kita tengok orang tak puasa makan dengan mudah, hisap rokok dengan mudah. Budak-budak yang kerja basuh kereta car wash tak puasa, bukan semua. Tapi majoriti tak puasa. Tuan-tuan pergi tengok bulan Ramadan ni, tuan-tuan, iskodeng. Kita pergi basuh kereta, dia datang basuh, 5-6 orang datang. So, lepas basuh tinggal seorang ataupun dua untuk dia lap dan sebagainya, nak tayar. 3-4 lagi pergi duduk sebelah tabir. Ada tabir, dia buat tabir. Saya merasakan sesuatu yang pernah saya makan, Maggi. Rasa Maggi kari
Memang karya. Cintan ke apa aku tak tahu. Maggi tu jenis bau. Mereka duduk sebelah tu ada dapur. Ada dapur dia. Mereka ada ayak mereka. Mereka masak Maggi. Makan Maggi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tauke tak kata apa. Tauke kalau dia Muslim, dia bertanggungjawab. Kalau anak buah dia tak puasa, dia kena. Tuan-tuan, tak boleh. Sebagai ketua, dia bertanggungjawab. Memastikan staf-staf dia puasa. Tuan-tuan, sama jabatan kerajaan pun sama lah. Sebab tu dia kena jemput ustaz-ustaz buat kuliah. Sebulan sekali ke sebulan 2 kali untuk staf. Tuan-tuan, staf ikut tak ikut tu punya kerja. Mereka punya pasal. Tapi dia kena ada inisiatif untuk jemput pendakwah datang ke pejabat buat kuliah. Baca kitab fardu ain. Tak kira lah sebulan sekali ke 2 kali terpulang. Staf nak masuk tak masuk itu dia punya pasal. Tapi kalau dia keras, kalau pengaruh satu jabatan tu keras, dia sendiri masuk kuliah, insya-Allah staf-staf dia akan masuk. Tuan-tuan, dia kena buat. Nah, ini benda-benda fardu ain dia tak boleh ambil buat tak tahu. Dia kena ambil tahu. Staf-staf dia solat zuhur ke tak? Dia kena ambil tahu. Di jabatan dia ada surau ke tidak? Kalau ada surau, berapa ramai yang hadir solat dengan tak solat? Pengarah kena ambil tahu. Tidak, dia kena. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dia, sebab dia dikira pemimpin. Pemimpin bukan kata hak nombor 1. Hak ke bawah ni pun kira. Jadi kita bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu adalah pembela, penjaga, dan semua kamu akan disoal dengan apa yang ada di bawah tanggungan kamu. Kamu akan disoal. Baik, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Yang keempat, sebagaimana dimaklumi seseorang makmum tidak memperolehi habis tentang apa dia solat 1, 2, 3 tu selesai, dia mula nak masuk tentang solat Jumaat. Baik, sebagaimana dimaklumi seseorang makmum tidak memperolehi solat Jumaat, melainkan ia mendapat rakaat bersama imam. Sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Contohnya, seperti orang masbuk mendapat imamnya di dalam rukuk dalam keadaan tamak-ninah. Mana dia sempat tamak-ninah. Allahu Akbar, elok tangan dia letak di lutut, dia sempat tamak-ninah. Tamak-ninah tu sekurang-kurang dia sebut subhanallah. 1-2 second lah. Makna kalau dia imam rukuk, dia turun, elok dia letak tangan tak sampai 1 lahzah sami Allahu liman hamidah. Tidak dapat. Tuan-tuan kena pastikan, tuan-tuan bila rukuk, imam tengah rukuk, kita takbir, kita rukuk itu, bila kita tangan kita pegang lutut, kita sempat tamak-ninah sebentar. Sekurang-kurang 1-2 second. Baru imam sami Allahu liman hamidah. Dapat. Sebab itu imam dia kena bila nak sebut sami Allahu liman hamidah, dia daripada dia rukuk tu, bila dia nak bergerak naik, sami Allahu liman hamidah, dah tu dia sudah tegak berdiri. Ada jenis imam dia rukuk, dia bangun tak kata apa. Bangun sampai tegak, sami Allahu liman hamidah. Ada imam jenis tu. Ada. Haru, tuan-tuan. Bila macam tu, imam makmum yang datang masbuk belakang, kadang tu dia bukan nampak imam. Dia datang tu imam rukuk, dia pun rukuk lah. Allahu Akbar. Elok dia pegang lutut, imam bangun tapi dia tak kata apa. Dia bangun. Elok betul sami Allahu liman hamidah. Dia perasan dia rapat dah tu. Sebab dia dengar hamidah tu dia dah pegang lutut dah 2-3 second. Tapi sebenarnya imam dah bangun dah, tapi tak kata apa. Bodohnya imam. Betul bukan tahu sami Allah liman hamidah. Hak rukuk tadi tak dapat, tapi dia kata dia dapat sebab dia sempat pegang, baru imam kata tu berdiri dah. Jahannam sungguhlah.
Ini tu imam ni, hati-hati lah. Jangan buat order yang tidak betul. Order tak order. Kita ada pesan sangat-sangat. Nah, dia membahayakan makmum di belakang tu. Sampai tak dapat. Bila tak dapat, dia kata dapat. Dia tak tambah. Bila dia tak tambah, solat dia tidak sah. Kesian ke dia, tuan-tuan. Jadi imam sungguh kena hati-hati. Nah, jangan buat mudah benda-benda macam ni. Baik, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Sekurang-kurang bila kita rukuk, sempat tamak ninah, imam bau sami Allahu liman hamidah. Kalau selisih, memang tak dapat lah. Baik. Contoh kita pergi masbuk, artinya kita pergi rakaat kedua. Imam rukuk tu rakaat kedua. Kita sempat bertamak ninah dengan dia, barulah dia sami Allahu liman hamidah. Maka dapatlah satu rakaat. Maka kita dapatlah solat Jumaat itu. Baik. Maka dikira memperolehi solat Jumaat, tetapi mesti ditambah satu rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya. Yang ni yang kita, bukan kita solat Jumaat, solat Maghrib pun sama. Bila kita datang, kita sempat dapat rakaat yang kedua. Yang pertama, yang ketiga lah. Nah, yang ketiga. Sempat dapat yang tiga. Jadi imam tiga, kita satu. Nanti imam akan tahiyat akhir, kita ikut dia. Imam bagi salam, maka kita pun tambah 2 rakaat. Bila kita tambah 2 rakaat, rakaat kedua tu kita kena baca kuat lah. Kena nyaring lah bacaan. Jangan baca macam rakaat 3. Rakaat 3 memang baca perlahan. 3 dengan 4, kalau solat zuhur asar, dia memang baca perlahan. 1, 2, baca kuat. Nyaringkan. Tapi taklah nyaring macam tu imam. Maknanya kita baca hak rakaat kedua, hak kita tambah tu nyaring. Berbeza dengan rakaat 3 nanti, dia slow. Tapi kita dua-dua slow, betul tak? Betul tak? Ngaku je lah. Berapa ramai yang baca Fatihah sahaja, sedangkan dia rakaat kedua sunat baca surah, dia Fatihah sahaja, rukuk Fatihah saja rukuk. Bagi dia, jadi makmum ni tak boleh baca surah, Fatihah saja. Satu lagi bahlul. Patut laju sangat, Fatihah saja, surah tak baca. Macam mana? Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, bila kita berpisah dengan imam, maka solat kita ikut hak asal. Nah, kalau rakaat kedua baca surah lah sekali. Macam subuh tu. Contoh kalau kita pergi tu imam Allahumma hdina fi man hadait dah. Baca kunut, mana kita dua-dua tak dapat. Nanti kita bangun, nanti dua-dua tu kena baca surah. Dah dia buah Fatihah dah dua. Fatihah rukuk, baca rukuk. Sebab apa? Dia makmum dia kata la ilaha illallah. Patut laju. Laju. Yang ni kata solat jamaah kena mengaji malah. Tidak, kita tak dapat pahala banyak. Sebab kita meninggalkan yang sunat. Surah tu sunat. Baca. Sebab kita dah tambah rakaat kedua, baca surah. Tak boleh kita kata kita ni makmum hanya kena baca Fatihah, surah tak payah. Siapa aja. Nah, itu mengaji malah. Baik tuan-tuan. Jika orang masbuk itu mendapatkan imamnya kemudian daripada rukuk dalam rakaat kedua, tadi dia sempat bertamak ninah dalam rukuk solat rakaat yang kedua, maka dia dapat satu, maka dia dapatlah Jumaat. Tapi kalau dia pergi tak sempat rukuk dalam rakaat yang kedua, seperti ia mendapatkan imam pada i'tidal, dia pergi tu imam sami Allahu liman hamidah, tidak dah. Tak sempat, ini rakaat kedua dah. Atau sujud, ataupun dia pergi tu imam dah sujud apa-apalah, janji daripada i'tidal sampailah tahiyat, masa tu dia sampai. Maka dia tidak dapat satu pun rakaat Jumaat, satu pun tak dapat. Maka luputlah Jumaatnya. Dan wajib baginya menyempurnakan solat zuhur 4 rakaat dengan bacaan perlahan selagi imam belum memberi salam. Baik tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian.
Jadi yang ni kadang tu yang muda-muda dia kerti. Nah, bukan kata yang muda, yang tua-tua pun kadang tu tak kerti kok. Jadi keliru. Dia tak mengaji. Dia sampai tu imam dah sami Allahu liman hamidah ataupun tahiyat akhir ke apa. Dia buat macam solat subuh. Solat subuh bila imam bagi salam, dia bangun tambah dua lah. Tambah dua, solat subuh. Jumaat dia buat macam solat subuh sebab 2 rakaat. Dia sampai tu tak sempat rakaat pun, imam bagi salam, dia tambah 2. Habis. Nah, tuan-tuan, saya yang dia kena tambah 4. Sebab dia tak dapat 1 rakaat, maka tak dapat Jumaat. Bila tak dapat Jumaat, dia kena buat 4. Tapi niat dia apa? Macam mana? Masa dia datang tu dia usolli fardhu zuhri ke? Usolli fardhu jumaati ke? Masa dia datang. Nah, maka niat dia mesti solat Jumaat. Mesti niat solat Jumaat. Usolli fardhu jumaati kalau usolli lah. Kalau kita ni jenis payah nak takbir, mudah tak payah usolli ya. Masuk tu Allahu Akbar. Aku solat Jumaat 2 rakaat. Walaupun imam dah i'tidal, walaupun imam dah sujud rakaat yang kedua, kita tetap niat Jumaat. Sampai dia bagi salam, kita bangun tambah, lintah solat zuhur. Lintah solat zuhur, jalan 4 rakaat. Jangan niat zuhur, tak boleh. Masuk tengok tu imam, oh sami Allah dah. Tak dapat dah. Hak 1 pun tak dapat. Hak kedua pun tak dapat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman. Tak boleh. Tetap kena solat. Niat dia solat Jumaat. Tuan-tuan. Lepas imam bagi salam, kita bangun, baru lintah zuhur. Kena ingat. Sebab apa ulama suruh kita niat Jumaat? Sedangkan kita tahu dah tu imam tu dah 2 lah. Kita tak dapat pun. Kita tahu dah kita tambah 4. Kenapa dia suruh kita niat Jumaat juga? Ulama ni the man to show tomorrow. Ulama ni cerdik kan? Sebab tu dia boleh jadi ulama, tak cerdik tak boleh. Ditakdirkan imam selepas sujud yang kedua, dia Allahu Akbar tu terus bangun. Dia tak ingat. Bangun Allahu Akbar berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hati imam. Rakaat 3 solat Jumaat. Kat belakang subhanallah, tak erti. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia bangun tu, hak masbuk tu ikut. Hak tak masbuk jangan ikut, batal solat. Hak masbuk dia bangun lah. Ikut. Nah, imam rukuk. Maka sampailah imam bagi salam, dia dapat 1. Faham ni? Faham? Tak faham balik. Sebab tu kita kena niat Jumaat. Kalau kita niat zuhur, takdir imam tu bangun, kita ikut dia, tak jadi tak dapat. Sebab niat zuhur. Niat Jumaat dulu. Sambil doa, ya Allah, lupakan tu imam. Imam bagus. Tu ulama ni dia berfikiran jauh, dan dengan ilmu lah yang dia buat, bukan tambah-tambah dengan ilmu. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi solat niat dulu Jumaat, nanti tambah baru lintah zuhur. Baik tuan-tuan. Orang yang masbuk kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam, imam Jumaat juga dikira mendapat Jumaat sekiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat yang kedua atau pada rukuknya berserta dengan tamakninah bersama imam itu. Baik, contohlah berlaku bila solat ada seorang dia terlewat, tapi dia sempatlah rukuk bertamakninah dengan imam rakaat yang kedua. Maka bila imam bagi salam, dia bangun tambah 1. Kita mari lewat. Ambil wuduk, kita masuk. Oh, ada seorang. Dia bangun masbuk kan. Kita pergi belakang dia. Aku solat Jumaat 2 rakaat. Maka imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Takbir. Kita sempat rukuk dengan dia. Kita hak lewat. Walaupun tak sempat dengan imam. Kita sempat dengan masbuk. Dapat Jumaat. Kita bangun pula, datang pula seorang tambah. Usolli fardhu Jumaati, Allahu Akbar. Dapat juga.
Hak ni bangun, datang lagi sampai asar. Semua jemaah dapat. Dia sambung. Sampai pukul 4:30. Sambung, semua jemaah. Boleh? Boleh berlaku macam tu. Sebab tu kalau kita pergi masjid, kalau ada masbuk, niat jemaat. Jangan niat zuhur, niat jemaat. Kita dapat satu, kita tambah lagi satu. Jangan niat zuhur, nanti dapat satu, tambah 3, tak tu. Niat jemaat. Baik tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati, sebab dia bersambung dengan imam sampai berantai, sampai dekat-dekat asar pun boleh lagi kalau dia terus bersambung. Baik. Habis itu syarat sah jemaat. Sebagaimana yang dimaklumi, syarat sah Jumaat itu ialah dengan berjamaah. Ni tak boleh solat seorang lah. Solat lain tu boleh lagi, solat jemaah tak boleh. Dia syarat dia berjamaah. Sekurang-kurangnya 40 orang kamil. 40 orang ni mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak. Hanafi 3, Maliki 8 boleh, 12 boleh, 2 boleh. Tapi Syafi'i 40 ke atas. 40 itu pula yang kamil. Kamil ni yang sempurna. Sempurna macam mana? Maksud kamil ialah orang yang berakal, mana tidak gila, balik. Mana akil balik lah. Akilun balighun, akil balik. Mana kalau ada yang mumayyiz mana dia tak akil balik lagi, tapi solat dia sah. Tak dikira. Tidak dikira, tidak dimasukkan dalam 40. Mana? Yang mumayyiz, yang budak darjah 1, darjah 2 tu, dia tak balik lagi. Tak akil balik. Tapi solat dia sah dah sebab dia mumayyiz. Dia tu datang masjid, tak kira tu. Tak kira, jangan kira dia. Nak kira akilun balighun. Yang solat mumayyiz yang sah tidak dimasukkan dalam perkiraan. Kemudian merdeka. Kalau hamba ada datang solat tak kira, tidak masuk dalam 40. Kemudian bermastautin. Syarat dia bermastautin. Bermastautin ni kalau bermukim tak boleh. Mukim tak boleh. Syarat dia mastautin, atau Arab sebut mustautin. Kita sebut mastautin, mustautin. Mustautinun, istautana, yastautinu, mustautinun. Bahasa Arab. Mustautin ni macam mana? Mustautin ialah seorang manusia, dia duduk satu tempat. Contoh dia beli rumah, dia asal orang Baling contoh. Dia beli rumah ataupun dia buat rumah di Alostar dan dia duduk di Alostar yang tidak ada lintah langsung. Lintah langsung bukan sukan dah. Tidak terlintah langsung yang dia tu nak balik ke Baling dah. Nak duduk sini dah. Dulu kini selamanya. Tu mustautin nama dia. Maka hak ni baru dikira. Kalau dia mustautin 2 tempat. Di Alostar dia beli rumah. Di Sik dia beli rumah. Tengok dia duduk hak mana banyak. Kalau dia banyak di Alostar, maka dikira mustautin di Alostar. Di Sik dikira bermukim. Kalau dia banyak di Sik, maka di Sik sudah dikira mustautin. Makna kalau dia di sini dia cuma bermukim, dia tidak dikira dalam bilangan solat jemaat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau dia dua-dua sama. 2 minggu di Sik, 2 minggu di Alostar. 2 minggu di Sik, 2 minggu di Alostar, sama ni. Bila sama, tengok tempat mana hak bini dia ada. Hak bini dia ada. Maknanya kalau bini dia duduk di Alostar, maka dikira hak Alostar ni mustautin. Kalau bini duduk di Sik, maka di Sik tu mustautin. Kalau bini 2, Allahu Akbar. Dia Alostar seorang, di Sik seorang. Dua-dua tu mustautin. Dia main Alostar, solat sini, dikira di sini. Dia balik Sik, solat sana, dikira di sana. Dua-dua mustautin. Saya contoh. Saya kerja di Sarawak 11 tahun. Ni tak cukup ni, 10 tambah 1. 11 tahun. Tapi saya bukan niat nak duduk di Sarawak tu sampai bila-bila.
saya akan duduk di situ sampai peringkat saya boleh minta balik, saya nak balik. Maka saya bukan mustautin, saya dikira mukim. Walaupun 11 tahun, walaupun 20 tahun, walaupun 30 tahun sekalipun, sebab saya tak niat nak duduk terus, saya akan balik juga. Maka saya ni bukan mustautin, saya mukim. Kehadiran saya solat Jumaat tidak dikira dalam perkiraan 40. Ada faham? Tuan-tuan, tapi wajib solatlah. Bila bermukim wajib solat. Mukim sekurang-kurang 4 hari. Kita nak musafir pergi Kuala Lumpur, niat nak tinggal di Kuala Lumpur 3 hari, maka kita tidak wajib solat Jumaat sebab kita dikira musafir. Tapi kalau kita niat 4 hari ke atas duduk di Kuala Lumpur, maka bila kita sampai Kuala Lumpur, kalau ada hari Jumaat, kita wajib solat sebab kita dikira bermukim. Mukim ni 4 hari ke atas. Sebab dia niat nak balik ke tempat asal, maka dikira bermukim. Tak kira apa lama, berpuluh tahun pun tak apa. Mukim wajib solat, tapi dia solat tidak dikira dalam 40. Itu kena ingat. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, dan 40 orang yang sah solatnya. Baik, jika terdapat daripada 40 orang itu yang tidak sah solatnya, kalau kita ni cukup 40 orang, ada seorang je tidak sah solat. Tak sah solat macam mana? Seperti ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah. Tak tahu baca Fatihah, solat tidak sah. Sebab Fatihah tu wajib, rukun. Tiba-tiba dia tak erti Fatihah, bukan tak erti semua. Umpamanya tidak kena membaca sebahagian sahaja daripada huruf Fatihah, kerana tidak belajar bersungguh-sungguh. Walabolin. Orang sebut ba, dia ba. Orang ba, dia ba. Nah, ghairi magdu, jengkreng. Ini dikira orang yang tidak reti Fatihah. Kalau kita cukup 40, ada seorang jenis ni, tak boleh buat. Tak boleh buat Jumaat. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, kita hari ni ramai pun mana tahu dah tak ngaji, ramai tak boleh baca, mana kita tahu. Sebab itu imam ni dia ketua masjid, ketua Korea. Dia sekurang-kurang dia kena tahu ahli yang datang masjid ni lebih daripada 40 orang. Dia kena pastikan mereka ni memang Fatihah dia okey. So imam kena senarai nama sekurang-kurang 40 orang yang tak pernah keluar pergi tempat lain kecuali ada keperluan. Kalau mereka ni ada sah, hak lain tak payah tahu dah. Ada 40 ni sah. Macam baru ni kita PKPB yang dibenarkan 50 orang. Bila dibenarkan 50 orang, tu imam kena pastikan 40 daripada 50 ni memang boleh baca Fatihah. Dia kena tahu, bukan boleh ambil suka-suka. Takut 50 orang ni ada 12 ataupun 11 Fatihah dia macam ni, Jahannam Jumaat. Tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu daripada dulu lagi imam bila dia nak nikahkan orang, dia suruh baca Fatihah, tuan-tuan. Ni kita nak nikah ni, tapi sebelum nikah mula-mula istighfar dulu. Istighfar 3 kali. Istighfar. Dia pun pegang mikrofon, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasa macam betul. Berlagu tu imam dengan Allah tu imam. Allah tu imam. Mana boleh tak boleh berhenti atas hilah, tak betul. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu. Berhenti situ. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak betul tu. Imam kena tahu. Tu imam pun tak reti. Oh sedapnya tu imam. Aku pergi pun ni aku tengok. Kena. Tu imam suruh istighfar. Istighfar, budak tu berhenti tak ilah, dia tak tegur. Mana dia pun tak tahu sebenarnya. Sebab dia pun lari, ustaz mengajak dia lari. Jeng. Mana?
Macam mana? Datuk dia kena ada kecuali tu imam tu ustaz pergi ngajak ke masjid lain tak apa. Dia bukan ustaz, dia tak mengajak mana pun. Dia tunggulah kuliah. Takut ada buah-buah untuk dia. Habis, dia tak ambil tahu. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tak apa. Lepas tu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia dengar. Oh, dia kata okey. Okey. Kalau baca ni baca Fatihah, nama kamu masuklah senarai. Senarai siapa? Senarai anak Korea yang fasih Fatihah. Masuk nama dia. Masuk IC, masuk nombor telefon kali. Kalau lah hak nikah tu Korea yang sama, tapi kalau nikah tu Korea lain, pergi nikah dengan perempuan Korea dia, nikah masjid dia lah. Yang tu pun imam kena ambil tahu sebab apa? Berkemungkinan anak nikah ni akan duduk di Korea dia. Maka dia kena pastikan boleh Fatihah. Bukan sahaja pengantin, wali kena tanya juga. La ilaha illallah. Wali tak tanya. Masa ni lah tu imam nak ambil tahu anak Korea ni pandai Fatihah ke tidak. Sebelum tanya pengantin, tanya wali. Takut dia ni kuali. Ni Pak Long. Pak Long ni anak sulung lah. Anak perempuan sulung nak nikah. Minta maaf Pak Long. Umur Pak Long walaupun 50, saya sebagai imam nak dengar Pak Long baca Fatihah. Jeng. Lantiklah aku jadi imam, selamat. Sebab dia anak pertama. Kena suruh dia baca Fatihah. Bila dia baca betul, masuklah senarai. Tamat bin Karim, nombor rumah sekian-sekian, Fatihah, okey. Ni tu imam nak ambil tahu dalam Korea dia siapa hak okey, siapa KO. Betul cara dia. Takkan nak pergi rumah ke rumah. Teruk tu imam. Nah, anak yang kedua menikah perempuan tak payah tanya dah sebab dia baca dah dulu. Sekali sudah. Ni sekali pun tak tanya. Wali, duk tanya pengantin ni. Wali sedap ah. Tanya wali, lepas ni tanya wali. Baca Fatihah. Anak ke berapa? Anak 5 dah. Hak pertama lu baca Fatihah. Dah. Hak kedua? Dah. Hak ketiga? Dah. Hak keempat? Dah. Baca. Kering tu. Tu imam itulah cara dia nak tahu anak Korea boleh baca Fatihah ke tidak. Nak pergi ke rumah kan senang. Tak ada masa. Nah, senarai ada 50, ada 60. Tu imam sedap dah. Ditakdirkan solat Jumaat, dia tengok hak 60 ni semua ada. Hak lain tak betul pun tak apa dah. Hak geng ni dah sah dah Jumaat. Nah, tu peranan. Imam kena ambil tahu anak Korea boleh Fatihah ke tidak. Baik tuan-tuan, timur muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab dia melibatkan solat Jumaat ni. Baik, tidak kena membaca sebahagian daripada huruf Fatihah kerana tidak belajar bersungguh-sungguh. Maka tidak sah solat dirinya atau orang buta. Dia tak, kalau dia tak belajar tak sah lah. Kalau dia belajar tapi lidah kerah. Nah, ustaz kata walabbo, pang bagi sekali. Dia belajar tapi tak dapat. Tak apa, sah pada dirinya. Tapi dia tak boleh jadi imam lah. Tak betul Fatihah, tak mengaji, tak sah. Solat biasa pun tidak sah. Kalau kita Jumaat. Atau orang buta huruf yang tidak mengambil berat untuk belajar. Kalau dia ambil berat nak belajar tapi tak reti, tu lain cerita. Ni buat tak tahu, tak mengaji. Di kampung ada orang mengajak, di masjid ada orang mengajak, buat tak tahu. Ni tak ambil berat. Maka tak boleh. Nah, tidak sah. Tidak sah solat dirinya, maka mereka ini tidak dapat dikira 40 dengannya. Dengan kata sepakat Syekh Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli. Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Nah, Tuhfah dan juga Syekh Ramli dalam Nihayah. Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Baik, jika telah belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini bagi yang tak reti Fatihah, cuba tapi dia belajar sungguh-sungguh, tetapi masih tidak berupaya kerana kelemahan dirinya, maka sahlah solat dirinya. Maka kata Syekh Ramli, sah dikira 40 dengannya, dengan syarat khatib dan imam itu qari. Qari bukan dia masuk tilawah tu tidak. Yang tu pun qari juga. Itu qari wakil tilawah.
Qari disebut dalam kitab-kitab fiqh bukan hak tu. Qari ialah orang yang boleh menguasai bacaan Quran. Orang yang boleh menguasai bacaan surah Al-Fatihah dengan betul, qari. Tak boleh menguasai, tidak mahir baca Fatihah, ummi. Boleh baca Fatihah dengan betul, qari. Qari hak satu lagi, hak wakil tilawah. Yang tu qari dengan makna seorang hamba Allah yang menguasai Quran seluruhnya. Segala hukum hakamnya, hukum nun matinya, hukum mim matinya, hukum matnya, hukum roknya, hukum macam-macam hukum, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, qiraat sab'ah, qiraat asyarah, tu qari. Bukan yang tu. Hak qari dalam fiqh fasih baca Fatihah, itulah dinamakan qari. Tak fasih, ummi nama dia. Nah, dipanggil ummi ni buta huruf. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Imam dan khatib itu qari, mana dia boleh baca Fatihah dengan betul, yang betul bacaan Fatihah dan segala bacaan wajib daripada tahiyat. Fatihah dia betul, tahiyat akhir dia betul, okey. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar itu juga betul sebab dia wajib rukun lah, maka sahlah solat. Manakala Syekh Ibnu Hajar, tu Syekh Ramli dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar pula mengatakan tidak sah. Tak sah. Solat Jumaat dengan orang yang buta huruf dan orang yang tidak kenal bacaan yang wajib jika dikira 40 dengan mereka walaupun mereka bukan imam dan khatib. Jadi bila berlaku percanggahan pendapat dalam mazhab Syafi'i ni, dua-dua ni mazhab Syafi'i, imam besar Syekh Ramli imam besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami pun imam besar. Hak ni kata sah, hak ni kata tak sah. Kita nak buat macam mana? Al-khuruju minal khilafi awla. Kita keluar daripada khilaf adalah lebih baik. Artinya ambil hak tidak sah lebih baik, lebih selamat. Nah, daripada ambil yang sah. Ambil yang tidak sah lebih selamat. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati. Baik, sah dikira 40 bagi orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukunnya, syaratnya dan sunatnya adalah wajib atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat, dengan tidak membezakan antara satu sama lain sehingga menganggap yang wajib itu sunat pula. Kedua-dua Syekh Ali dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami tersebut bersepakat dalam hal ini. Alhamdulillah. Yang ini tidak khilaf. Maknanya seorang lelaki yang akil balik, dia tahu dia solat Jumaat ada rukun dia, ada syarat sah dia, ada sunat-sunat dia, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang rukun, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak cerita hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana makruh, dia tak tahu. Nak cerita tak pandai, tapi adalah benda tu, cuma dia tak pandai cerita. Dua-dua Syekh ni kata tak apa dah, sah dah. Di sini dua-dua ni agak lembut. Alhamdulillah. Kalau dia kata tak sah, berat. Nak tu imam kena tanya pula, rukun khutbah berapa? Tu dia orang tanya pula. Rukun Jumaat, habis. Semua kena tahu lah. Kena tahu rukun macam mana, kena tahu sunat. Habis. Teruklah kita punya. Tapi dua ni kata tak apa. Jadi dia kena tahu ada rukun, ada sunat. Cuma dia tak pandai nak beza hak mana rukun mana sunat, tak apa dah. Boleh dah. Alhamdulillah. Nah, jadi ringan sedikit dalam bab ni. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Kita akan sambung minggu depan mengiringi solat zuhur selepas solat Jumaat. Nah, macam mana? Lepas solat Jumaat tu kita nak solat zuhur ke tidak? InsyaAllah kita kupas minggu depan.